Okey, untuk graf hal laju lawan masa, kita buat satu situasi. Okey, pada mulanya kita berada di dalam sebuah kereta. Kita memandu kereta. Asalnya kita berhenti. Okey, jadi kita punya hal laju adalah 0 meter per saat. Kemudian kita pun start engine dan kita pecut. Okey, jadi kita bergerak. Kita memecut. Kemudian sekitar 10 saat kemudian kita punya hal laju adalah 20 meter per saat. Ya. Jadi seterusnya kita pun tekan brake. Jadi kita tekan brake. Kemudian selepas 10 saat lagi kereta kita bergerak pada hal laju. Okey, jadi kereta kita bergerak pada hal laju V sama dengan 10 meter per saat. Okey. Kemudian kita tidak memecut, jadi kita maintain kita punya hal laju ni. Okey, kita kekalkan hal laju ni selama lagi 10 saat. Okey, dan kemudian kita pun tekan brake sehingga kita berhenti. Yang mana selepas 10 saat ni kita punya 10 meter per saat. Kemudian selepas 10 saat lagi kita pun berhenti. Okey, jadi ini adalah situasi kita. Jadi macam mana kita nak faham situasi ini dan kemudian kita transferkan situasi ini kepada graf. Jadi kita lukis graf. Okey, jadi kita lukiskan V dan juga T ya. Okey, jadi T kita ada 10, 20, 30, 40 saat. Okey, jadi kita ada 40 saat. Okey. Jadi 10 saat, 20. Okey, cikgu jarakkan sikit. 10, 20, 30, 40. Okey, jadi T dalam saat. Kita boleh buat slash kemudian S ataupun kita boleh buat dalam kurungan S. Dan V unit dia adalah meter per saat. Okey, jadi hal laju yang ada ialah 0, 10 dan juga 20 meter per saat. Ya, 20. Okey, jadi untuk situasi pertama, asalnya kita punya hal laju adalah 0. Jadi kita lukis di sini ya, 0. Kemudian selepas 10 saat, hal laju kita adalah 20. Jadi kita tengok 20 di sini selepas 10 saat. Ya, jadi sekitar di sini. Kita tarik satu garis lurus. Okey, jadi garis lurus ya. Okey. Kemudian selepas 10 saat kita tekan brake. Okey, kita tekan brake, kemudian hal laju kita menurun kepada 10. Selepas 10 saat, jadi 10 saat kepada 20 saat, hal laju kita adalah 10. Sekitar di sini. Dan kita pun buat satu garis lurus. Garis lurus. Susah nak lukis garis lurus ya. Okey, kemudian 10 saat kemudian kita masih mengekalkan kita punya hal laju. Jadi hal laju tak berubah selepas 10 saat. Kita berada di 30. Okey, kita berada di 30. Sekali lagi. Okey, kemudian kita pun menekan brake sampailah kita berhenti. Jadi selepas 30 saat. Jadi itu pada 40 saat kita berhenti. Jadi kita pun lukis graf menurun. Okey. Jadi sekarang kita sudah ada graf. Kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Okey. Ini bahagian A. Ini bahagian B. Ini bahagian C. Dan ini pula adalah bahagian D. Jadi apakah yang diwakili oleh graf hal laju lawan masa? Graf ini dia mewakili hal laju sesebuah objek yang berubah dengan masa. Maksudnya graf ini dia akan memberikan kita maklumat tentang perubahan hal laju sesebuah objek dengan masa.
Jadi apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini? Maklumatnya terdapat dua maklumat yang kita boleh dapat ataupun tiga. Yang pertama sudah tentulah hal laju. Okay, hal laju kita boleh dapat terus daripada graf. Yang seterusnya adalah sesaran. Dan yang ketiga adalah pecutan. Jadi macam mana kita nak dapatkan hal laju? Hal laju sudah tentu dapatkan terus daripada graf. Okay, kita baca terus daripada graf. Manakala untuk sesaran, kita boleh dapatkan daripada luas di bawah graf. Luas di bawah graf ini maksudnya antara graf tersebut dengan paksi X. Dan yang seterusnya adalah pecutan. Macam mana nak dapatkan pecutan? Pecutan boleh didapati daripada kecerunan graf. Ya, daripada kecerunan graf kita boleh dapatkan pecutan. Baik, jadi kita tengok pada tiga contoh graf di bawah ini. Okey, kita tengok pada graf yang pertama. Graf yang pertama dia menunjukkan satu garis lurus. Okey, garis lurus bermaksud di sini adalah hal laju dia meningkat secara seragam ataupun hal laju dia meningkat. Maksudnya pecutan, okey, bila hal laju meningkat maksudnya akan berlaku pecutan dan pecutannya adalah seragam. Pecutannya seragam maksudnya pecutan itu adalah malar. Dan kita nak tengok antara graf yang pertama dan juga graf yang kedua, yang manakah mempunyai pecutan yang lebih tinggi? Jadi jawapannya adalah graf yang pertama kerana kecerunan dia lebih berbanding kecerunan bagi graf yang kedua. Jadi bila kecerunan dia lebih tinggi, yang satu ini dia punya kecerunan lebih tinggi maksudnya pecutan lebih tinggi. Pecutan satu lebih daripada pecutan yang kedua. Baik, jadi ini daripada graf yang mempunyai garis lurus. Yang seterusnya adalah kita tengok pada graf yang melengkung ini. Jadi apa yang diwakili oleh graf yang melengkung? Kalau kita lihat dia punya kecerunan bagi graf ini berbeza. Sebagai contoh pada awal ini kecerunan dia agak cerun. Manakala yang ini dia agak landai. Jadi maksudnya di sini pecutan tinggi. Manakala di bahagian yang hujung ini pecutan dia menurun. Pecutan menurun. Manakala untuk graf yang keempat ini, okey, ini yang ketiga. Dan yang keempat, kecerunan yang asalnya landai. Manakala hujungnya kecerunan dia lebih cerun. Maksudnya pecutan rendah ataupun menurun dan yang hujung ni pecutan dia tinggi. Maksudnya pecutan dia berubah-ubah. Okey, kalau graf yang melengkung ini pecutannya berubah ataupun kita sebut pecutan. Kalau yang pertama ni, graf yang pertama pecutan seragam. Jadi yang ini pecutan tak seragam. Okey, jadi ini maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini. Oh, lupa nak sebut. Daripada graf ini juga kita boleh dapatkan sesaran iaitu daripada luas di bawah graf. Okay, kita boleh dapatkan sesaran daripada luas di bawah graf. Sama juga dengan graf ini, kita boleh dapatkan sesaran daripada luas di bawah graf. Jadi kita tengok pada graf yang terakhir. Pada graf yang terakhir, sebagai contoh saya bahagikan kepada A, B, C dan D. Okey, jadi macam mana kita nak analisis graf ini? Kalau kita tengok ya, graf ini pada A ke B, kecerunan positif. Kecerunan positif. Jadi maksudnya adalah objek ini dia sedang memecut. Dia sedang pecut. Dan seterusnya adalah daripada B ke C. Daripada B ke C, objek ini dia sedang bergerak pada hal laju yang malar. Okey, jadi bila dia bergerak pada hal laju yang malar ataupun kecerunan dia sifar. Bila kecerunan sifar maksudnya tidak memecut. Tidak memecut ataupun kita boleh dapat hal laju seragam ataupun hal laju malar. Okey, pecutan dia ataupun hal laju dia tidak berubah, pecutan dia sifar. Dan yang terakhir daripada C ke D, kecerunan dia kecerunan negatif kerana dia sedang menurun. Okey, jadi bila kecerunan negatif maka dia sedang nyah pecut. Nyah pecut tu maksudnya makin lama dia makin perlahan. Kalau kita tengok D ini
adalah pada hal laju sifar. Maksudnya, dia berhenti pada hujungnya. Okey, jadi kita boleh dapat daripada sini bahawa hal laju berkurang ataupun pecutan negatif. Dan dalam masa yang sama, kita boleh dapatkan sesaran bagi objek ini. Okey, sesarannya adalah luas di bawah graf. Macam mana kita nak dapatkan sesaran daripada luas di bawah graf ini? Kita boleh gunakan sebagai contoh segitiga. Okey, berapakah masa yang diambil dan juga ketinggian ini, kita boleh dapatkan sesaran daripada A ke B. Begitu juga dengan B ke C, kita boleh buat dia punya luas menggunakan formula bagi segi 4 dan juga C ke D kita boleh gunakan segi 3. Okey, jadi daripada luas di bawah graf kita boleh dapatkan sesaran, manakala daripada dia punya kecurunan kita boleh dapatkan pecutan. Di sini kita ada graf hal laju masa bagi gerakan sesuatu objek. Soalannya adalah berapakah sesaran objek itu, berapakah pecutannya antara 0 dan 5 saat dan berapakah pecutan antara 10 dan juga 20 saat. Untuk graf hal laju masa, kita perlu ingat ya, ada dua perkara yang kita perlu dapatkan, iaitu luas yang merujuk kepada sesaran dan yang lagi satu adalah kecerunan. Kecerunan pula merujuk kepada pecutan objek tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan yang pertama adalah dia nak tahu berapakah sesaran objek. Jadi macam mana kita nak hitung sesaran? Kita tengok semula dia adalah dengan menggunakan luas. Jadi kita tengok luas pada graf gerakan objek ni. Jadi kalau luas ya, biasanya cikgu akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Kalau kita tengok untuk graf hal laju masa, dia hanya akan berikan graf yang garis lurus. Okay? Jadi kita boleh bahagikan untuk segitiga, kita biarkan segitiga. Kemudian kita ada bentuk seperti berikut. Okay, dia macam trapezium ni. Jadi kita boleh pecahkan kepada segi 4 dan segi 3. Jadi kita ada segi 4, segi 3 dan yang seterusnya. Akhir ni kita ada segi 3. Jadi untuk hitung dia punya luas, mudahnya adalah kita pecahkan kepada luas A, B, C dan juga D. Jadi sekarang adalah kita nak cari sesaran objek ni, kita perlu campurkan luas A tambah B tambah C tambah D. Okey, jadi jom kita cuba hitung. Kalau kita tengok untuk luas A yang berlorek ini adalah 5 darab dengan 5. Okey, 5 darab 5. Namun disebabkan dia adalah sebuah segitiga, kita perlu darabkan dengan 1/2. Yang mana kita akan dapatkan nilai 12.5 meter. Kita tengok pula pada bahagian B. Okey, bahagian B adalah petak. Jadi kalau kita lihat 5 ke 10 adalah 5 unit. Okey, 10 tolak 5. Dan ke atas adalah 0 ke 5 ataupun 5 lah. Jadi jawapannya adalah 5 darab 5. Tak perlu setengah kerana ia adalah segi 4. Maka kita dapat 25. Untuk bahagian C, kalau kita lihat dia punya tapak dia adalah 5. Sini adalah 5. Manakala ketinggian dia adalah 1 kerana 6 tolak 5 adalah 1. Okey, jadi 5 darab 1, tapi disebabkan dia adalah segitiga, kita perlu darabkan dengan 1/2. Maka kita akan dapat 2/5. Dan yang terakhir, untuk bahagian D. Untuk bahagian ni kalau kita lihat, luas ini adalah dia punya tapak 10 darab dengan ketinggian 6. Okey, 10 darab 6 dan kita perlu darab dengan 1/2 kerana ia adalah segitiga. Maka kita akan dapat 30. Jadi kita campurkan kesemuanya, A tambah B tambah C tambah D. Maka kita akan dapat 12.5. Okey, masukkan dalam kalkulator saja. Maka jawapannya adalah 70 meter. Okey, jadi sesarannya adalah 70 meter. Kita lihat pula pada soalan B. Soalan B adalah berapakah pecutan objek itu antara 0 saat dan 5 saat. Okey, untuk pecutan ingat ya, pecutan daripada kecerunan. Jadi kecerunan kalau kita ingat semula, kecerunan M adalah perubahan pada Y bahagi perubahan pada X. Jadi kita lihat soalannya adalah daripada T sama dengan 0 kepada T sama dengan 5. Jadi maksudnya perubahan pada X dia adalah perubahan pada X adalah sebanyak 5. Manakala perubahan pada Y adalah 5 juga. Maka kita boleh dapat 5 bahagi 5. Iaitu 1 meter per saat kuasa 2. Dan untuk yang soalan C. Berapakah pecutan antara 10 saat dan 20 saat? Antara 10 saat ke 20 saat.
maka dia punya perubahan X dia ataupun T dia adalah 10 sebab 20 tolak 10. Manakala perubahan Y dia adalah 6. Maka kita boleh dapat M bersamaan dengan 6 bahagi 10 ataupun 0.6 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi ingat ya, untuk graf hal laju masa, pastikan anda faham berkaitan dengan luas dan kecerunan graf tersebut.